السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadir Syarudin dan Ustaz Syafiq, ikhwati fillah, muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyambung kembali kepada tafsir dan masih lagi tentang kisah Nabi Ibrahim berlawan dengan kaumnya dengan menggunakan psikologi dakwah, fikih dakwah yang hebat. Perbatannya yang dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah As-Saffat, menerusi ayat-ayat yang sedang kita bincangkan sekarang. Ayat semula ialah 8 hingga berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Kemudian dia memandang sekali, pandang ke bintang-bintang. Kemudian dia berkata, sungguhnya aku sakit. Mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. Kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu berkata, apakah kamu tidak makan? Dengan tujuan mengejeklah patung berhala ni. Tuan, cakap dengan patung berhala, dia bukan boleh jawab pun. Kerana biasanya dekat patung berhala ni, kalau kita lihat, banyaklah dia letak makanan-makanan. Kalau dulu makanan yang ori, ini letak buah-buah plastik pula. Ha ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah pelik dan jeliknya buatan manusia memperbodohkan akal yang Allah kurniakan. Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanan dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, adakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah SWT yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat itu. Mereka berkata, dirikanlah satu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia dalam api yang menyala-nyala. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, tetapi kami jadikan mereka pula orang-orang yang hina. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, jadi selepas Nabi Ibrahim mengecam kaumnya, lalu dia memandang ke bintang-bintang. Waktu itu dia diajak oleh kaumnya untuk berangkat bersama merayakan satu upacara keagamaan. Ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pada ini kadang-kadang orang bertanya, alhamdulillah Ustaz, yang hidayah Allah berikan saya masuk Islam, kawan-kawan universiti agama Islam saya masuk Islam, tapi keluarga masih lagi kafir. Boleh tak saya pergi merayakan perayaan-perayaan mereka buat? Jawapannya tuan-tuan, kalau ada padanya nilai-nilai keagamaan, tinggalkan. Tapi kalau meraihkan anak mereka cemerlang periksaan, ada kematian, yang mati itu pula adik-beradik, ayah ibu, pergilah. Tapi benda-benda syirik jangan buat tuan-tuan. Kepercayaan kebudayaan itu sebahagian besarnya berkaitan dengan akidah. Tuan-tuan boleh lihat dalam buku fiqh berinteraksi dengan non-muslim atau fiqh mu'allaf. Dua buah buku ni amat wajar tuan-tuan miliki, karangan Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir hafizahullah. Kedua buku ni fiqh mu'allaf dan fiqh berinteraksi dengan non-muslim. Penting untuk kita berdepan dengan suasana-suasana seperti itu. Bacalah. Jadi dia berkata kepada kaumnya yang alasan tidak mahu mengikuti mereka, aku sakit. Mereka pun dengan berat hati berpaling daripadanya, meninggalkan Ibrahim bersendirian. Para ulama seperti yang telah kita jelaskan kuliah yang terdahulu berbeza-beza pandangan tentang maksud ayat ini. Bermula daripada perbezaan mereka terhadap perkataan nujum. Nujum jamak perkataan najm. An-najm. Najm maknanya bintang. Ada yang mengaitkan pandangan Nabi Ibrahim kepada bintang-bintang, bahawa kepercayaan masyarakatnya pada waktu itu penduduk Parsi, ni Kaldania nama tempat itu. Tuan-tuan boleh baca dalam geografi Al-Quran dan majalah Solusi sebagai contohnya, di mana dulu Nabi Ibrahim pada peringkat awal ketika dia dibakar itu. Jadi orang
yang berada di situ percaya ada kaitan di antara bintang dengan keadaan makhluk termasuk manusia. Jadi dari sini Nabi Ibrahim ni maksud menghindarkan diri daripada ikut serta dengan kaumnya dengan perayaan yang mana mereka ni melihat bintang-bintang menentukan pada tuju nasib mereka pada masa akan datang. Jangan ikutlah tuan-tuan, pergi baca pula buku yang berkaitan dengan tarikh lahir, kaitan dengan diri kita. Apa benda buatan syirik yang khurafat kepada Allah SWT ni? Miliki kitab, buku, tengok surat khabar untuk mengetahui kekuatan diri dengan bintang ni haram tuan-tuan. Allah tak pernah menjadikan benda ni untuk kita pegang dan menjadi panduan dalam hidup. Dalam hidup ni disuruh kita untuk berusaha bersungguh-sungguh. Bacalah kejayaan. Sebagai contohnya orang-orang hebat dalam dunia, kalau tuan-tuan nilai dari sudut keuangan, bacalah bagaimana mereka berusaha, niaga, berjaya dalam hidup. Berapa kali gagal sebelum berjaya. Bukan tengok pada tarikh lahir. Buang masa baik baca Quran tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Mereka yang bertanggungjawab menyebarkan fitnah dan khurafat seperti ini, elok berhentilah. Jangan buat benda-benda syirik kepada Allah SWT. Jadi kaitan Nabi Ibrahim melihat ke bintang kerana penduduk kaum itu minat dengan bintang. Perkembangan diri diukur dengan bintang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sekali lagi saya tegaskan, para ulama berbeza pendapat dalam memahami mengapa Allah sebut di sini Nabi Ibrahim melihat kepada bintang. Telah dinyatakan bahawa orang-orang umatnya pada masa itu amat percaya pada bintang. Nabi Ibrahim nak menyindir mereka melihat kepada bintang. Nabi Ibrahim kata, melihat bintang ni mengingati buatan kamu yang jeli itu, yang pelik, aku merasa sakitlah. Sakit hati aku melihat kamu percaya pada bintang. Bintang ni tak boleh buat apa-apa untuk kamu. Ada pula di kalangan para ulama yang tidak pula melihat dengan maksud itu, tetapi dia adalah kiasan kepada makna berfikir. Kerana saya telah jelaskan ku yang terdahulu, kata ada berkata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nazara bermakna tafakkar. Melihat ke langit itu menandakan seorang itu berfikir. Jadi nazara fi nujum artinya berfikir, memfokuskan pandangan supaya lahir sesuatu idea. Ini maksud dia. Kemudian perkataan saqim, saqim ni datang perkataan saqaman. Sebagai contohnya doa yang diajar oleh Nabi SAW kalau ditimpa penyakit. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yuadilu saqama. Ini doa kan yang ada dalam Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Milikilah kitab Al-Azkar, padanya ada mutiara yang hebat banyak. Doa ni pun ada semakkan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Allahumma azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yuadilu saqama. Ya Allah, Tuhan yang menghilangkan satu penyakit, Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah. Engkaulah Maha Penyembuh, ya Allah. Berilah kesembuhan yang tidak akan lagi penyakit itu datang selepas ini. Jadi saqam, kalau tuan-tuan lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, dia berkaitan dengan penyakit pada badan. Demikian juga ditulis oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat. Pernyataan Nabi Ibrahim ni telah saya jelaskan, ada persisihan maknanya oleh para ulama. Ada yang memahami dari sudut bahasa bahawa Nabi Ibrahim ni pernah melakukan satu hilah. Hilah ni kalau kita terjemah bahasa Melayu, bunyinya tak sedap sangat, bohong. Masakan seorang Nabi berbohong. Jadi kita kena faham lah tuan-tuan, dari sudut tauriah dan sebagainya. Saya harap sangat jangan disalah tafsirkan di sini. Ramai di kalangan yang ada suka menimbulkan fitnah. Orang cakap lain-lain terang. Jadi pembohongan yang berlaku di sini dari sudut bahasanya telah kita pelajari kataan bahasa Arab kadhibatin, kadhibat. Nabi Ibrahim ni pernah berkata, aku sakit. Sakit dimasukkan di sini, sakit hati boleh, ataupun akan sakit. Semua kita akan sakit, kita pun tak tahu bila kita sakit. Ataupun dimasukkan di situ yang telah kita jelaskan, memang Nabi Ibrahim benar-benar sakit pada masa itu dia sesama. Maknanya penyakit lah tu. Jadi pembohongan kedua yang kalau kita terjemahkan dari bahasa Melayu ni, yang pun tepat bunyinya, Nabi Ibrahim pernah berkata kepada raja yang zalim itu, hadhihi ukhti, ini merupakan isteri saudaraku. Dia tak kata isteri, padahal Sarah adalah isterinya. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang melakukan pemecahan, menghancuran patung-patung ni, tanya yang besar ni sekali. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Hadis-hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, itu maksud-maksud yang dikehendaki oleh ayat seperti dijelaskan oleh para ulama
mufassirin ahli tafsir daripada Ibn Abbas kesemuanya pandangan tersebut. Walaupun yang terbaik pada hemat kebanyakan ahli tafsir tuan-tuan adalah kita nak memahamilah ucapan Nabi Ibrahim ini sebagai satu bentuk tauriyah. Tauriyah ni adalah satu kalimah yang mengandungi dua makna. Yang pertama dimaksudkan oleh benak pengucapnya sendiri, dan yang kedua adalah yang diharapkan oleh orang yang mengucapkannya, yang hanya difahami oleh beliau. Jadi baginda maksudkan kat sini sakit yang barangkali boleh dialami oleh setiap kita. Sakit perut, sakit mata, sakit hati, semuanya sakit. Ataupun yang baginda maksudkan di sini sakit melihat keadaan masyarakat yang menyembah berhala. Sakit sangat jiwa melihat masyarakat berada dalam kesesatan. Orang yang jiwanya tenang, jiwanya beriman, hatinya ikhlas untuk agama Allah, merasa menderita sangat tuan-tuan hidup dalam masyarakat melakukan maksiat. Lelaki perempuan duduk berpelesiran, tak malu pergi duduk depan rumah orang bukan Islam, macamlah tak ada harga diri langsung. Lelaki perempuan orang Islam ni duduk depan rumah orang bukan Islam, duduk berpelesiran malam di taman-taman mainan kanak-kanak. Sakit hati tuan, sakit hati tuan-tuan. Orang beriman dia sakit hati. Azan berkumandang, budak-budak merempit, masih lagi merempit motornya. Mana pergi ayah ibunya? Mana pergi struktur organisasi kemasyarakatan yang boleh betulkan perkara itu? Kalau kita seorang diri nak menjalankan tanggungjawab ni tak daya tuan-tuan. Setiap orang mestilah berperanan. Jadi artinya ini yang dimaksudkan oleh ayat Allah SWT. Jangan kita senang-senang mengatakan Nabi Allah Ibrahim berbohong. Sejak dia bunyi ayat, kamu tak faham benda yang sebenarnya, kamu mengatakan benda yang kamu tidak ada ilmu, kamu jahil padanya. Jadi ikhwatibillah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Ibrahim merasa penderitaan yang amat sangat terhadap perbuatan kaum menyembah patung berhala. Membuang masa meyakini pada bintang-bintang ada kebaikan-kebaikan tertentu. Buat nombor-nombor pula tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan baik kalau kamu mengajar orang memahami Al-Quran Karim dengan akal yang Allah berikan kepada kamu, daripada kamu buat kajian yang tidak ada asas itu. Alasannya tak apa, ini ilmu. Saudara, ilmu ni ada dua lah saudara. Nabi mengajar kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, beri selamatkan aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang saudara kaji itu tak manfaat sama sekali. Ilmu yang saudara ukur, buat kajian, nombor-nombor tersebut peranannya kepada kejayaan seorang ataupun keterbelakangannya, itu ilmu sia-sia tuan-tuan yang boleh rasa. Takut setiap hati yang tuan-tuan habis maksiat kepada Allah SWT. Macam juga ilmu belajar sihir. Lalu kemudian tuan-tuan yang boleh Allah sekalian, fatawallau anhu mudbirin. Kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala itu. Pergi pada menuju berhala-berhala ni, sembunyi-sembunyi. Faqala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim berkata kepadanya, kamu tak makan ke? Kerana lazim patung berhala yang disembah ini diletak depannya makanan, buah-buahan, kuih-muih. Akhirnya anjing yang makan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kononnya letak benda-benda seperti itu mencari berkat. Ni orang yang tidak menggunakan akal fikirannya. Siapa yang akan makan akhirnya? Dibazirkan begitu saja. Nabi Ibrahim melihat makanan di depan mereka, lalu Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun ma lakum la tantiqun. Kenapa kamu tak makan? Kenapa kamu tak jawab? Faragha alaihim darban bil yamin. Dengan geramnya Nabi Ibrahim memukul dengan tangan kanan. Al-Faraq berkata, Nabi Ibrahim ni mendekatkan dirinya kepada berhala-berhala tersebut, memukul dengan tangan kanan. Qatadah dan Jauhari pula berkata, Nabi Ibrahim memukulnya dengan tangan kanan kerana biasanya tangan kanan ni lebih kuat daripada tangan kiri. Kita biasanya right handed, kebanyakan orang tangan kanannya lebih kuat daripada tangan kiri. Buat benda-benda baik ni dalam hadis mengatakan lakukan dengan tangan kanan. Minum air dengan tangan kanan. Minum tangan kiri maksiat kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Kerana Nabi pernah menegur seorang agar jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan biasanya melakukan perkara kebaikan dengannya. Disebut dalam hadis Nabi SAW suka melakukan perkara-perkara baik dengan tangan kanan. Nanti kita lanjutkan lagi perkara ini. Kisah ini amat sesuai untuk kita bawakan kepada anak-anak kerana ia berasaskan tauhid. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.